أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 19, baris yang ke-9 daripada bawah. Baris yang ke-9 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan yang mengingkarkan hak jawi baru tu baiki dah mengelepah. Yang jawi baru tu dah menukarkan, bukan menukarkan. Dan yang mengingkarkan. Dan yang mengingkarkan ni atau pada kata yang menyatakan bahawa hamba itu menjadikan perbuatan dirinya. Dan yang mengingkarkan, yakni seperti Mu'tazilah yang mengingkarkan harus melihat Allah di dalam akhirat. Dan yang mengingkarkan ini seperti Mu'tazilah yang mengingkarkan harus melihat Allah di dalam akhirat. Ini sambungan golongan yang mubtadi', golongan yang berpegang dengan akidah yang bid'ah. Atas pandangan muktamad tidak dihukumkan kafir. Tapi akidah yang bid'ah, akidah yang sesat, akidah yang berdosa besar, tetapi tidak dihukum kafir atas pandangan yang muktamad. Tidak dihukumkan kafir atas pandangan yang muktamad. Berarti ada pandangan Mu'tazilah ni dihukumkan kafir juga, iman tidak sah juga. Tapi pandangan Mu'tazilah tidak dihukumkan kafir. Mu'tazilah tidak dihukumkan kafir, tapi pegangan yang bid'ah, yang sesat, pegangan yang berdosa besar. Contoh terdahulunya Mu'tazilah Qadariyah tidak dihukumkan kafir juga. Ini contoh yang kedua, Mu'tazilah yang mengingkarkan. Ada engkar tolak lah. Engkar maknanya tolak lah. Engkar ni, pada ni Mu'tazilah yang mengingkarkan. Yang engkar, apa engkar? Kan engkar tu kan. Engkar akan larangan. Dimasuk tempat yang dilarang masuk, diengkar, maka ditangkap. Engkar. Apa dia engkar? Engkar ni engkar lah. Apa maksud engkar? Engkar. Tak payah maksud dah penipuan orang je. Dah lah tau. Engkar. Apa maksud engkar? Pening kepala orang dengar. Sebab apa? Faham dah lah engkar. Tolak lah. Tahu. Ini hak engkar bab akidah. Ini hak engkar bab pegangan. Engkar. Mana engkar? Tolak.
Kan satu-satu pegangan ada yang imani, ada yang engkar. Dua gitulah. Ada ni. Macam contohnya puak kafir itu puak engkar tu. Puak kafir itu puak engkar. Tolak akan Allah dan Rasul tu puak kafir. Puak engkar dia panggil. Jadi kalau sini bicara bab akidah ni. Bukan hak bicara bab fiqh, engkar daripada sembahyang apabila disuruh. Kalau kita kata bab fiqh, diengkar suruhan mak bapak dia supaya tutup aurah. Tu bab fiqh. Gitulah. Hak ni engkar dalam bab pegangan. Satu pegangan tu diimani. Hak ni puak ni diengkar, ditolak. Macam contohlah, ni contoh Mu'tazilah yang lain. Ahli sunnah imani, beriman, percaya, beriktikad di hati perkara jahat, kufur dan maksiat, qadar dan qada Allah. Mu'tazilah dah. Hak jahat mereka engkar, bukan datang daripada Allah, bukan datang dari ketentuan Allah. Allah hanya mengetahui. Mana apa? Mana Mu'tazilah engkar perkara jahat datang daripada Allah. Kita ahli sunnah beriman perkara jahat datang daripada Allah. Tu beriman kemudian engkar. Ni engkar dalam bab akidah ni. Engkar dalam bab akidah. Dan yang mengengkarkan harus melihat Allah Ta'ala di dalam akhirah. Kenapa ni Mu'tazilah ni? Mereka engkar pegangan di hari akhirah. Orang yang beriman dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bahawa Mu'tazilah beriktikad di hari akhirah pun orang beriman tidak dapat melihat Allah sebagaimana di atas dunia. Atas dunia kan kita tak dapat melihat Allah Ta'ala. Bukan atas dunia je, akhirah dalam syurga sekalipun orang yang beriman tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ahli sunnah wal jamaah atas dunia tak dapat melihat Allah melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj lah. Nabi kita maklumlah melihat dan bercakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihi salam berkali-kali bercakap dengan Allah tapi tidak dapat melihat Allah Ta'ala. Jadi atas dunia tak dapat melihat Allah, tapi di hari akhirah ahli sunnah berpegang orang yang beriman dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan basar, dengan mata lendeh. Ada basar, mata lendeh. Apa beza mata lendeh dengan mata kepala? Mata kepala kerana biji mata duduk di kepala. Mata lendeh, mata berlendeh. Ni mata ni berlendeh ke? Ke mata ni berair? Mata dah berlendeh tak berair? Ke macam mana? Kalau mata kepala sebab mata duduk di bahagian kepala. Kalau mata lendeh? Kerana mata basuh lah. Mata ni dia panggil basuh, dia panggil lendeh sungguh tau. Kan bukan macam basuh macam air. Melihat dengan mata lendeh. Orang beriman dapat melihat Allah dengan basar, dengan mata kepala di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Mu'tazilah mereka engkar, mereka tolak atau dunia tidak dapat melihat Allah. Di hari akhirah pun tak dapat melihat Allah, dengan bahawa tak dapat melihat Allah selama-lama. Selama-lama lah tak dapat melihat Allah. Atas dunia tak dapat melihat Allah dah. Kemudian dibangkit di hari akhirah, dimasukkan ke syurga Allah. Syurga Allah selama-lama dikekalkan oleh Allah. Selama-lama tak boleh melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini
i'tiqad Mu'tazilah. I'tiqad yang terpesong, yang tergelincir, yang salah. Mu'tazilah ni bahasa Arab. Mereka yang i'tizal, mereka yang apa? Tergelincir. Kita tergelincir ni rel kereta api ya tau. Kereta api tergelincir. Hok latar licin tu. Tu panggil apa? Gelecor. Hok latar basah tu kan. Tu tergelincir kau tau. Latar basah, dia tak sedar, dia pun berlari. Apa? Tergelincir ke tergelecor? Tergelecor ni pewing tau. Kita jalan, tu apa? Pewing tau. Apa? Pewing ke tewing? Ni kita berjalan molek-molek, tiba-tiba dia jadi macam gitu tu. Tewing. Tewing, tengok pada tewing. Tewing. Tergelincir. Ini kalau bahasa kita sebut tergelincir lah Mu'tazilah ni. Kalau kita sebut terpesong tau. Terpesong ajaran sesat lah. Ni terpesong lah ni. Tergelincir, terpesong daripada jalanan ahli sunnah wal jamaah. Tergelincir, terpesong daripada pegangan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Mu'tazilah. Orang yang i'tizal dipanggil. Yang tergelincir, yang terpesong daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Golongan Mu'tazilah ni bukan mereka yang sebut mereka Mu'tazilah. Bukan. Bukan mereka yang apa? Klaim ada. Klaim ada. Klaim. Klaim. Orang jahit baju tu atau apa? Tu klaim ke tau? Orang jahit baju tu kat tepi tu bukan klaim. Klaim. Ejaan lain. Ejaan lain. Sebutan sama. Ejaan tak sama. Keling orang jahit tu kan. Dia ada mesin keling. Keling apa? Kita sebut sebut G lah. Keling lah. Kena ada G. Tidak ada jadi tak ada G. Keling. Keling tu lain. Tu baru lepas raya. Kalau G keling pula. Tu bukan keling. Tu keling. Tak keling gitu. Tu keling. Baru lepas raya. Mana bukan Mu'tazilah yang letak nama. Kamilah Mu'tazilah. Dah. Mereka mengaku mereka lah ahli sunnah. Yang ahli sunnah tu dikatakan Mu'tazilah. Begitulah. Contoh mudah je. Ajaran sesat tu. Contoh Yaping. Adakah mereka mengatakan mereka sesat? Tak. Kita yang sesat. Mereka yang sebenar. Yang kata mereka sesat ni, hak golongan, hak ahli sunnah wal jamaah. Tapi tak, mereka lah ahli sunnah. Kita lah yang sesat. Gitulah. Sebab ada orang tanya, dia kata, letak nama Mu'tazilah tu, mereka yang letak nama. Bukan mereka letak nama, bukan mereka yang daftar di ROS, bukan. Tahu tak? Daftar di ROS, tahu? Daftar pertubuhan, bukan. Bukan mereka yang kata mereka Mu'tazilah. Ulama al-sunnah lah yang apa? Apa betul? Yang justifikasi. Apa? Klasifikasi. Allah. So anda sebut tak ada anda sebut Yang letak ahli sunnah sebut ni pegangan ni salah ni salah. Terpesong tu. Apa sebut? Klasifikasi. Gitu. Klasifikasi. Mana apa ni? Yang grade kan, yang kelas kan, gitu. Mana ahli sunnah letak ni golongan yang salah, yang terpesong. Mu'tazilah kata mereka yang sebenar. Jadi
ahli sunnah berpegang orang mukmin dapat melihat Allah di hari akhirat. Mu'tazilah berpegang dah. Orang mukmin tidak dapat melihat Allah walaupun pada hari akhirat. Orang mukmin dapat melihat Allah di hari akhirat ni bukan hanya di dalam syurga, bahkan di mauqif, di mahsyar, orang beriman sudah dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dalam syurga saja, di pada mahsyar, di mauqif pun orang yang beriman dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di hari akhirat bukan mukmin di kalangan manusia sahaja dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala, mukmin di kalangan jin pun dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari akhirat. Dan termasuk juga para malaikat pun dapat melihat zat Allah pada hari akhirat. Atas dunia ni sebelum kiamat, Jibril tidak pernah melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril tidak pernah melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik kepada Sidratul Muntaha pada malam Mi'raj, Jibril tak naik dah. Jibril separuh jalan je. Jadi Jibril pun tidak pernah melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di hari akhirat, para malaikat pun dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada pandangan tidak dinafikan. Ada pandangan malaikat sama sekali tidak dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada pandangan malaikat hanya Jibril sahaja satu-satu yang dapat melihat Allah di hari akhirat. Tapi pandangan yang muktamad, malaikat kesemuanya dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat. Bahkan pandangan ta'if, pandangan ta'if lah nak sebut je ni, pandangan ta'if, mukmin laki-laki sahaja dapat melihat Allah, mukmin perempuan tak dapat. Nak sebut juga ta'if, nak cerita orang puang. Nak cerita orang perempuan. Pandang ni ada pandangan ta'if, mukmin laki-laki sahaja dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala, mukmin perempuan tak dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih dengar tau. Pengadak tu tak apalah. Jadi ada kelas juga jadinya. Ini hak pegangan ahli sunnah wal jamaah. Cuma kita faham dah ayat kitab tu. Ayat kitab Mu'tazilah engkar harus melihat Allah Ta'ala. Engkar harus. Jadi ahli sunnah berpegang harus melihat Allah. Sekarang ni kita ahli sunnah wajib tak berpegang dapat melihat Allah. Harus je ni. Sekarang ayat kita Mu'tazilah engkar harus melihat Allah di dalam akhirat. Kita pergi kepada akidah ahli-sunnah wal jamaah. Akidah ahli-sunnah wal jamaah harus melihat Allah di hari akhirat. Mu'tazilah engkar tolak harus melihat Allah di hari akhirat. Ahli sunnah berpegang harus melihat Allah di hari akhirat. Harus kat mana lagi? Wajib berpegang kan? Ni ayat dia lah. Harus di sini harus pada akal. Harus pada akal. Bahkan
harus pada akal melihat Allah ni di dunia dan juga di akhirat. Di dunia pun harus juga akal boleh terima. Akal boleh terima. Pada ni. Akal boleh terima. Tetapi tidak berlaku di atas dunia melainkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu harus pada akal. Allah atas dunia ni boleh lihat, harus pada akal. Sebab Allah ada. Tak boleh dilihat, harus pada akal. Akal boleh terima. Ini harus pada akal saja. Tetapi atas dunia tidak berlaku sama sekali melihat Allah, melainkan hanya berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jua. Kita pergi pada hari akhirah. Harus orang beriman melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari akhirah harus pada akal. Tapi wajib pada syarak. Yang wajib kita i'tiqad. Harus pada akal. Maknanya di hari akhirat boleh melihat Allah, harus akal boleh terima. Tak dapat melihat Allah, harus akal boleh terima. Gitu je lah. Kita ni, kita selepas dah bicara aqaidul iman yang 50. Termasuk sifat yang harus pada akal. Harus Allah mengada dan meniadakan mungkinun. Tapi harus pada akal ni kita tak berapa kemah. Harus pada akal ni kita tak apa kemah. Hak wujud kina bakok tu clear lah. Ada ni. Hak harus pada akal. Apa dia harus? Harus Allah mengada dan mengadakan tiap-tiap mungkin. Harus. Sekarang ni. Harus Allah menjadikan kita melihat Allah di dunia. Harus pada akal Allah mengadakan kita melihat Allah di hari akhir. Harus pada akal. Itu mungkinun belaka. Melihat Allah bukan wajib pada akal. Melihat Allah bukan mustahil pada akal. Harus pada akal. Pandai hukum akal ni. Pandai kita balik pada akal dahulu. Melihat Allah. Akal boleh terima ke tak? Boleh jadi Allah ada. Kalau tidak boleh melihat Allah macam tu dunia. Allah tak bagi lihat. Tak dapat lihatlah kitanya. Sebab melihat tak melihat kita, hak Allah Ta'ala belaka. Melihat tak melihat kitanya, hak Allah Ta'ala belaka. Kalau Allah tak beri kita melihat Allah, tak melihatlah kitanya. Sebab itu perkara mungkinun belaka. Ada ni. Harus pada akal. Tapi apabila Quran menyebut, hadis menyebut dengan bahawa dapat melihat Allah di hari akhirah, wajib pada syarat berpegang dapat melihat Allah di hari akhirah. Gitu. Dia kita ni tak apalah. Ni tak jadi siapa ke berdosa. Perkara mungkin, pada mungkin ni perkara harus. Allah mengada, akal boleh terima. Allah tidak mengada, akal boleh terima. Harus pada akal. Nak tanya molek-molek. Dunia ni. Allah kekalkan. Akal boleh terima tak? Dunia. Langit bumi ni. Allah kekalkan. Akal boleh terima tak? Akal boleh terima. Mungkinun. Dunia, langit bumi ni Allah hancurkan. Akal boleh terima tak? Boleh terima. Dia panggil harus pada akal. Tetapi apabila Quran beritahu innas sa'ata la'atiyatul la raiba fiha, Quran beritahu kiamat akan berlaku tak ada ragu, maka wajib berpegang di akidah kita, dunia akan dihancurkan oleh Allah. Dipanggil apa ni? Wajib pada syarak. Ataupun dipanggil wajib akal aridi. Itu istilah ilmu lah. Tapi hukum akal asal harus je. Hukum akal asal ni guna ni. Kalau kita cakap dengan orang kapi. Orang kapi yang mengkaji kan. Dia pun tengok dunia, dia kata tua dah. Dunia ni jadi, perjalanan dia sudah jadi. Kan macam-macam kan. Tempat yang sejuk sudah menjadi cair, begini.
Oh, maka dia punya akal, dia pun buat kisahlah dunia ni dihentam oleh mana? Tahi bintang ke apa? Oh, cerita orang putih tu lah. Hancur dunia. Siapa dia boleh cerita macam gitu? Sebab benda tu benda harus. Benda yang logik pada akal. Maknanya kalau dunia ni kekal, logik pada akal. Dunia ni hancur, logik pada akal. Kenapa akal mereka boleh terima? Dunia dihancurkan sebab mereka mengkaji. Keadaan dunia ni sudah tua. Tengok tu. Harus pada akal. Jadi kalau dengan orang kafir lah, biar dia duduk, dia harus pada akal. Dia boleh terima dunia akan dihancurkan. Barulah kita pelan-pelan masuk pula firman Allah Ta'ala dalam Quran. Gitulah. Macam orang kafir contohnya. Hidup dibangkitkan kembali. Dibangkitkan macam mana? Hancur lebur dah. Kita pergi pada akal dahulu. Hancur. Allah jadikan kembali. Akal boleh terima ke tak? Dalam Yasin tu. Qala man yuhyil izama wa hiya ramim. Siapa yang nak menghidupkan tulang-tulang sudah hancur? Yasin. Apa jawapan dia? Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Jawab alimu ya Muhammad. Ni. Ditanya, siapa yang akan menghidupkan kembali tulang yang hancur lebur dah? Siapa yang nak menghidupkan kembali? Allah pun perintah ke Nabi. So jawab, qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkan kembali tulang yang hancur ni, hak Tuhan yang buat mula-mula, hak hari awal tu, hak tak ada apa satu. Faham tak? Kalau kosong, tak ada. Kita tak ada kosong. Allah menjadikan kita sekarang ni, kita hanya hancur. Allah itulah yang akan menghidupkan kembali tulang yang hancur. Allah mana? Allah yang menjadikan hak pada awal itu hak kosong. Kalau hak kosong, hak tak ada, Allah mengadakan, Allah kuasa, hak hancur. Allah nak hidupkan kembali. Ini apa? Jawapan yang masuk di akal. Siapa yang akan menghidupkan kembali tulang yang hancur? Yang menjadikan hak itu. Hak hari tak ada apa satu tu. Mana biar tak harus dihidupkan kembali. Harus senyap sampai kata ada hidup kembali, harus. Biar duduk dia harus duduk. Jangan duduk mati, tak mungkin. Duduk dia harus akal, barulah datangkan ayat Quran, mudah-mudahan mereka percaya. Gitu je lah. Jadi hukum asalnya melihat Allah ni harus. Hukum asalnya dunia dihancurkan, dikiamatkan, harus pada akal. Tapi bila tilik Al-Quran dan hadis, maka wajib pada syarak kita berpegang di akidah, dapat melihat Allah di hari akhirat bagi orang beriman. Berpegang di akidah, wajib pada syarak berlakunya qiyamah. Dia gitu. Lepas tu sini disebut harus melihat Allah Ta'ala. Harus ni harus pada akal. Bukan di hari akhirat, atas dunia pun harus pada akal melihat Allah Ta'ala, tetapi tidak berlaku. Ada ni. Tidak berlaku. Yang berlaku hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj. Bahkan kalau selain dari Nabi SAW, tiba-tiba dia mengaku dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata kepala dia atas dunia ni, bukan setakat berdosa mung, tapi kafir. Dahulu bicara melihat Allah ni di muka surat 12 dahulu. Di muka surat 12. Bukan surat 12. Ini dibicara di bawah tajuk harus sifat yang harus pada akal. Surat 12 kan? Surat 12. Surat 12.
baris yang ke 12 daripada atas, muskat 12 bagi ke 12. Dan harus bagi Allah Ta'ala memperbuatkan tiap-tiap mungkin atau meninggalkan perbuatnya. Dan mungkin itu mim kafnu, tiap-tiap barang yang harus adanya dan tiada itu mungkinun. Mungkinun, jaizun sama makna. Apa dia? Barang yang harus ada dan tiada. Ni kita ni mungkinun lah. Ada, akan boleh terima. Tiada, akan boleh terima. Adapun Allah, wajib ada. Mustahil tiada. Sekutu bagi Allah, anak bagi Allah, mustahil ada. Adapun kita ni, mungkinun. Ada, akan boleh terima. Tiada, akan boleh terima. Dia panggil mungkinun. Jadi sifat harusnya, harus bagi Allah memperbuat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan perbuat. Dia panjang pergi pada bawah tu, usap 12 yang sama, daripada bawah bagi 12 juga. Comel tau. Tadi 12 daripada atas, usap 12. Ni 12 daripada bawah. Comel nombor 12 ni. Boleh beli nombor ekor. Jangan orang gila nombor. Comel tu comel. Dia pakai bela. Orang gila. Gila nombor kan? Orang gila nombor kan, tak gila nombor. Orang accident bukan dia nak tolong orang accident. Dia pergi ambil nombor yang patah. Dia tengok. Nombor ni nombor. Nombor ni naik ni. Nombor ni naik apa nombor tu accident. Pecah dah nombor tu. Gila. Bukan gila. Kan gila nombor kan? Baik 12 daripada bawah tu. Dan bersalahan pula bagi Mu'tazilah pada menafi mengingkar lah. Mereka itu Mu'tazilah akan memperlihatkan Allah akan zatnya zat Allah yang maha tinggi. Mu'tazilah. Kita ahli sunnah, maka harus baginya bagi Allah Ta'ala. Ni ahli sunnah. Harus pada akal. Harus baginya bagi Allah Ta'ala bahawa memperlihat ia Allah akan zatnya, akan zat Allah, akan hambanya, yakni hamba yang mukmin di hari akhirat. Tetapi ni dah kira hamba yang mukmin, ni dikira hamba lah. Memperlihat ia akan zat Allah ni, akan hambanya, dunia akhirat pun harus. Tetapi tiada jatuh, tiada berlaku melihat akan Allah di dalam dunia, melainkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra, maka telah melihat ia Nabi sallam akan Allah Subhanahu wa taala dengan dua mata kepalanya. Ni dua mata kepala ni. Bukan dengan mata hati, dengan mata kepala betul. Di dalam jaga malam Mi'raj tu dengan kita ada angkaifiah. Tak ada kaifiat lah. Allah tu di depan ke, di belakang ke, Allah begitu ke, begitu. Tak ada kaifiah. Tak ada ni. Jadi melihat Allah ni, Nabi berada berhadapan dengan Allah. Nabi berada jarak tentu dengan Allah. Allah ni begini-begini. Tak ada kaifiat. Tak ada. Dan barang siapa mendakwa akan melihat Allah Ta'ala di dalam jaga pada dunia ni lain daripada Nabi SAW, maka tiada syak pada kupunya. Bukan berdosa saja dah, kafir terus. Adapun di dalam tidur, maka tiada khilaf pada harusnya dan jatuhnya, dan lagi akan dilihat akan Allah SWT oleh mukminun di dalam akhirah dengan tiada kaifiah. Mukminun, bukan mukminat. Suka apa pula? Mukminun ni. Tahu kan mukminun, mukminat. Mana mukminat mana? Mukminun saja ni. Dan lagi akan dilihatkan dia akan Allah Ta'ala oleh mukminun di dalam akhir dengan tiada kaifiah. Mukminun. Tak masuk mukminat, menangislah. Dia panggil mukminun ni sebab atas jalan takhlif je lah. Mana orang mukmin laki-laki dan juga mukmin perempuan.
Sama-sama boleh melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hak mukminat dapat melihat Allah atas jalanan yang muktamad. Mana ada khilaf jugalah. Ini dalam dalam Tuhfatul Murid. Wal muradu bil mu'minina, dan dikenaki dengan orang-orang mukmin yang dapat melihat Allah tu ma yashmalul mu'minat, melengkapi mukmin perempuan. Fa fihi taghlibun, pada sebut kata mukminun tu atas yang taghlib lah, lelaki, lelaki dan perempuan lah. Fa innahunna yarawnahu ta'ala ala sahih, maka sesungguhnya mukminat melihat mereka akan Allah atas pandangan yang sahih, pandangan muktamad. Mukminat pun dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus melihat Allah ni harus pada akal. Bila Quran menyebut, hadis menyebut, maka wajib pada syarak, wajib kita berpegang orang mukmin dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'tazilah engkar tolak. Melihat Allah di dalam syurga dan juga melihat Allah di mauqif di padang mahsyar. Melihat Allah di syurga dan juga melihat Allah di padang mahsyar. Kemudian melihat Allah ni bergantung kepada kedudukan syurga masing-masing. Tak samalah. Ada yang dapat melihat Allah tiap-tiap hari, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Tengok kepada darjah syurga masing-masing. Pada tak samalah pulaknya. Yang mana di akhir kitab Faridah, melihat Allah lah sebesar-besar nikmat syurga. Sebesar-besar nikmat syurga. Bukan makan, bukan minum. Sebesar-besar nikmat syurga adalah melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tiada kaifiah. Dengan tiada kaifiah macam sebut tadilah. Melihat ni, kalau kita melihat atas dunia yang ada kaifiah lah. Kita melihat yang berada di hadapan. Berada di belakang kita tak dapat melihat. Yang berada di hadapan pun yang ada jarak tertentu. Kalau jarak terlampau jauh, kita tidak dapat melihat juga. Walaupun di hari akhirah dalam syurga, penglihatan orang beriman ni, kekuatan mata ni digandakan 10,000. Pendengaran digandakan 10,000, penglihatan digandakan 10,000. Bayangkan kalau atas dunia ni Allah gandakan kekuatan penglihatan kita 10,000. Sampai ke mana kita boleh lihat? Ada. Sekarang ni kita boleh melihat jarak biasanya 100 meter. 100 meter. Lah, biasalah. Mana 100 meter lah. Kalau ganda 10,000, 10,000 kali 100 meter. Jadi berapa? 10,000 kali 100 meter. Jadi berapa besar? 100 meter 10 kali 1 kilometer. Nah. 10 kali 1 kilometer. Maknanya berapa? 1,000,000 kilometer. Betul? 1,000,000 kilometer. 100 meter kali 10,000. Boleh? 1,000,000 kilometer. Boleh tak? Congok je ni. Congok bulat congok sini. Tapi congok dak gagah dah lah ni. Apa dak gagah? Sebab nak kena buka telefon juga. Jadi ni congok ni dak gagah. Dak ni? Dulu congok gagah. Dulu gagah dak ni? Nak pergi tempat orang, gagah dak ni? Ingat dak sini ni? Ingat kanan kiri. Ni bubuh sini. Masuk perut nak kita bubuh.
Ni masuk sungguh. Ni buka telefon. Tak gagah. Faham tak gagah? Dok dulu kan kita pergi rumah orang, pertama kalinya orang tunjuk. Kita punya pelotok mana? Tengok benda ni, masuk kanan. Tengok benda ni, masuk kiri. Tengok benda ni. Ni di sini ni. Kuat tau? Kuat. Mari pulak, tak sesak tau. Sekarang, kuat tau? Ada dah. Dia pakai telefon ni. Tak akal dah ni. Macam mana kau ngira? Congok ni tak kuat tau. Sebab apa buka telefon je? Boleh so? Juta kilometer? Boleh? Saya kira jauh. Kalau sejuta kilometer duduk mana? Dunia ni pusing ni berapa kilometer? Dunia bulat ni pusing balik tempat asal. Bulatan dunia. Berapa kilometer? Ada belaka kan? Ada. Itu kekuatan penglihatan di dalam syurga. Tetapi walaupun kekuatan penglihatan dalam syurga diganda 10,000, ada jarak ke tak? Tetap ada hak, tetap ada jarak. Jadi macam mana melihat Allah? Jadi seolah-olahnya Allah mustahil sama sekali. Itu tanpa kaifiah. Sebab kalau kaifiah, cara melihat hak ada mesti di hadapan. Belakang tak boleh. Di hadapan pula dia kena ada jarak yang tertentu. Lebih daripada jarak tu tidak dapat melihat. Itu makhluk kita lihat seumpama tu. Sebab makhluk berjihad, berarah. Makhluk ni ada belah kanan, belah kiri, belah atas, belah bawah. Itu makhluk. Allah Ta'ala tidak berjihad. Hadapan tidak, belakang tidak, kanan kiri tidak, dekat tidak, jauh pun tidak. Jadi melihat macam mana? Melihat tanpa kaifiah, serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Ini ahli sunnah. Gimana? Kena jaga pula situ. Sebab kita melihat adahnya di hadapan, ada jarak, ada jarak yang tertentu. Itu makhluk. Itu makhluk. Ini melihat Allah di dalam syurga bagi beriman. Ayat Quran jelas, hadis Nabi pun jelas. Dan Qurannya wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Surah apa? Bukan juz amma je. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Dan bermula muka-muka orang yang beriman yauma izin pada hari qiyamah nadirah. Apa apa ni? Ni nadirah ni bersinar. Gitu dah. Bersinar. Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya melihat, memandang kepada Tuhan. Maknanya muka beriman pada hari akhirah bersinar. Melihat mereka itu akan Tuhan mereka. Ni. Itu Quran sebut. Mu'tazilah bukan melihat Tuhan, melihat nikmat Tuhan di takdir mudah. Itu Mu'tazilah. Sebab apa tak boleh melihat Allah? Sebab Allah tidak bertempat. Allah tidak berjihad, Allah tidak di hadapan, Allah tidak dekat jauh. Jadi macam mana melihat Allah? Quran menyebut melihat nikmat Allah. Itu Mu'tazilah. Ila rabbiha nazirah, ila ni'ami rabbiha nazirah. Melihat akan nikmat-nikmat Tuhan, bukan melihat zat Tuhan. Ini Mu'tazilah. Itu dalam ayat Quran. Dalam Quran pula ada Allah Ta'ala berfirman, lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka yang buat baik. Orang yang ihsan lah. Orang yang mengabdikan dia akan Allah. Bagi mereka yang al-husna, yakni syurga, wa ziyadah, dan tambahan, iaitu melihat akan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai tafsir jumhur mufassirin. Wa ziyadah, bagi orang yang ihsan, orang yang mengabdikan diri akan Allah
syurga dan ziyadah dan tambahan. Apa ziyadah? Tambahan daripada syurga? Melihat Allah Ta'ala lah. Syurga lah. Wa ziyadah dan tambahan. Apa? Selain ada syurga, apa lagi tambahan? Syurga dan bumi gitu. Tak logik. Orang yang ihsan, orang yang mengabdikan diri akan Allah, balasannya syurga. Wa ziyadah dan tambahan. Apa lagi tambahan daripada syurga? Apa lagi? Lain dari syurga. Tak ada dah. Melihat akan zat Allah Ta'ala. Tu. Kemudian dalam ayat Al-Quran menyebut ayat ni orang kafir ni. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Orang kafir ni pada hari kiamat akan didinding daripada melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nama kafir terhijab, terdinding melihat Allah? Orang beriman dapat lah. Tak ayat Quran. Quran menyebut kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Orang kafir ni pada hari kiamat mereka terhijab, terdinding daripada melihat Allah Ta'ala. Kalau orang kafir terhijab, terdinding daripada melihat Allah Ta'ala, orang beriman boleh melihat. Gitu. Itu dalil ayat Quran. Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil hadis Nabi pula, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawnal qamara lailatal badri. Selagi akan melihat mereka itu akan Tuhan mereka dalam akhirat sebagaimana mereka melihat bulan pada malam penuh purnama. Terang nyata melihat zat Allah sebagaimana terang nyata melihat bulan ketika malam bulan purnama. Itu hadis Nabi. Wajib beriman melihat Allah Ta'ala. Mu'tazilah engkar, tidak dihukumkan kafir, tapi pegangan yang salah. Orang kafir tak dapat melihat Allah. Tapi ada pandangan. Ada pandangan ini bukan pandangan muktamad, pandangan dhaif. Orang kafir dapat melihat zat Allah sekali. Selepas tu tak boleh tengok lagi dah. Orang kafir ni rindu nak melihat zat Allah kembali. Kerinduan tu lebih terseksa daripada bakaran api neraka. Dia gitu. Orang beriman sebesar-besar nikmat melihat zat Allah Ta'ala. Orang kafir ni pandangan dhaif ni bukan muktamad, pandangan muktamad tak ada tengok langsung orang kafir ni. Pandangan dhaif kata kafir dia tengok Allah sekali. Kemudian tak ada tengok dah. Maka kerinduan untuk melihat zat Allah semula ni terseksanya lebih terseksa daripada bakaran api neraka. Begitu jelah. Jadi macam mana nikmat melihat ni? Lebih dari nikmat makan minum lagi ni. Lebih dari nikmat berkahwin lagi ni. Sampai masalah tu. Tetapi Mu'tazilah dia tolak melihat Allah ni. Pegangan asal dia betul. Allah tidak bertempat. Macam mana boleh melihat Allah? Kita Islam macam mana berpegang Allah memang tidak bertempat. Macam mana boleh melihat Allah? Allah ada. Macam mana melihat? Melihat dengan mata mesti duduk depan. Melihat dengan mata duduk depan ni hak adah Tuhan perlakukan. Di hari akhirah semuanya tidak sama dengan adah atas dunia. Adah atas dunia melihat belah hadapan. Di hari akhirat syurga tidak lagi mengikut adah atas dunia. Tambahan pula kita melihat atas dunia ni dan akan digandakan kekuatan penglihatan 10,000 di hari akhirat. Jadi melihat tu lebih jauh, sejauh-jauhnya. Sebenar-benarnya melihat tu perbuatan biji mata ke perbuatan Allah? Perbuatan Allah. Termasuk melihat dalam syurga pun, walaupun kekuatan penglihatan digandakan 10,000, boleh melihat sejauh-jauh-jauhnya, tapi tetap hakikinya melihat Allah. Melihat apa dalam syurga adalah
perbuatan Allah, bukan perbuatan basar ni. Atas dunia kita dapat melihat bukan perbuatan basar, perbuatan Allah. Di hari akhirah, walaupun basar penglihatan kita digandakan 10,000, boleh melihat sejauh-jauhnya boleh melihat, tapi tetap ianya bukan perbuatan basar, bukan perbuatan mata kepala, tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian qadar dan qada termasuk apa yang berlaku di syurga. Qadar qada ni bukan atas dunia saja. Sekalian qadar dan qada, hak berlaku di bumi, di langit, hak berlaku di dunia, di akhirah. Akhirah tu yang berlaku di syurga, yang berlaku di neraka, qada qada belaka. Kehendak dan perbuatan Allah belaka. Kepanasan ahli syurga bukan perbuatan api neraka, ianya perbuatan Allah. Makhluk tak boleh bekas. Makhluk yang bekas ni bukan hanya api atas dunia, api neraka pun makhluk. Makhluk tak boleh bekas. Panah api dunia perbuatan Allah, panah api akhirah perbuatan Allah. Tu pegangan kita. Sekian qada-qada kan. Ke macam mana kita? Sekalian yang berlaku di dunia qada-qada, yang berlaku di hari akhirah tak ada qada-qada. Ada? Tak ada. Jadi dapat melihat tu Allah yang jadikan. Serah kepada Allah Ta'ala lah. Allah tidak bertempat. Jadi Mu'tazilah, Allah tidak bertempat, maka tak dapat melihat Allah. Satu golongan Mu'tazilah laginya, dapat melihat Allah di dalam syurga. Berarti Allah bertempat. Oh, kau waktu pula. Sakit sungguhlah. Ujian belaka. Ya. Satu Mu'tazilahnya, Allah tidak bertempat, betul? Maka apabila Allah tidak bertempat, tidak berjihad. Mana jihad? Jihad. Jihad ni atas, bawah, dipanggil jihad yang 6. Kan kita ada jihad yang 6. Atas, bawah, hadapan, belakang, kanan, kiri. Itu jihad yang 6 dipanggil. Allah tidak berjihad. Jadi Allah tidak berjihad, tidak bertempat. Mu'tazilah berpegang Allah tidak boleh dilihat. Ayat Quran sebut dilihat tu, lihat nikmat, bukan lihat zat Allah Taala. Satu golongan Mu'tazilah pula, mereka berpegang macam ahli sunnah, dapat melihat Allah di hari akhir dalam syurga. Berarti Allah bertempat. Kalau Allah tidak bertempat, tidak berjihad, tak dapat melihat. Kita di sunnah tidak. Dapat melihat Allah, kita berpegang. Tapi tanpa kaifiah. Dengan bahawa Allah tidak bertempat, Allah tidak berjihad. Melihat macam mana? Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ada haluan kanan, haluan kiri. Kamu apa? Dia ada haluan kanan, dia ada haluan kanan kiri tau. Hak ni melampau gini, hak ni melampau gini. Kau macam mana? Kan ahli sunnah duduk tengah. Dia ada melampau lah. Contoh ni bab beko, bab lain. Yahudi ke Nasara. Satu golongan isteri haid dia guna, dia pakai. Satu golongan isteri haid kena duduk lain, tak boleh datang rumah dah. Kena buat bilik store lah pula. Bilik store ke bilik apa tak tahulah. Antara Yahudi dan Nasara saya tak ingat hak mana si antara dua tu. Yahudi Nasara antara dua tu. Melampau sebelah-sebelah lah. Satunya isteri haid dia pakai. Satu golongan isteri haid dia buang. Mana buang dah? Dia asingkan diri, quarantine. Kerajaan kena siap satu tempat untuk perempuan haid. Sebab dia backing pun masih haid ni. Pun situ belakang. Biar dia balas sama buat dia. Kita ummah Nabi ni perempuan haid, isteri haid bersama. Hidup sekali, makan sekali, tapi tak boleh dia tidak boleh disetubuhi. Itu panggil pertengahan. Tapi dia ada melampau sebelah. Tu kata haluan kanan, haluan kiri. Macam Qadariyah Jabariyah lah. Qadariyah Jabariyah samalah juga. Qadariyah pakai zahir saja, Jabariyah pakai batin saja. Kita ahli sunnah. Hak zahir kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Hak batin hakiki, hak Tuhan belaka, termasuk pilihan dan perbuatan hamba. Itu ahli sunnah.
Qadariyah dak, dia pakai zahir je. Hak hamba semata-mata, bukan perbuatan Allah. Hak Jabariyah pakai batin je. Hak Allah semata-mata, hamba tak ada apa peranan pun. Kita ahli sunnah wajib berpegang, hamba ada peranan, itiak usaha. Tapi hak batin hakikinya, kesemuanya qada-qada, termasuk pilihan dan perbuatan hamba. Duduk tengah. Jadi ahli sunnahnya wajib berpegang. Orang mukmin dapat melihat Allah di hari akhirat, tetapi tanpa kaifiah, dengan tidak ada jihah bagi Allah, dengan tidak ada tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Mu'tazilah dak. Allah tidak bertempat, Allah tidak berjihah, maka tidak dapat melihat Allah di hari akhirat. Satu golongan dapat melihat Allah, berarti Allah berjihah, Allah bertempat. Dia panggil apa itu? Banyak simpang siur mereka. Banyak cabang. Banyak cabang ni. Kena perhati molek. Salah masuk jalan kok. Punah-ranah lah. Kena biar kemah molek. Masuk jalan tu lah. GPS pun tak boleh pakai juga sekarang ni. Dia atur kita, tak tahu ke mana hala dia atur kita. Serik kadang-kadang. Mana? Dia atur kita, dia buat pening kita. Kanan kiri. Pening kita situ le. Apa dia nak atur, tak tahulah. Nak pergi jelas molek, duduk sini. Duduk sini. Ni jalan, hak lurus. Ni jalan, kalau jalan lain, sesat. Jadi Mu'tazilah tidak dihukumkan kufur walaupun mereka pengayam-biang bid'ah, mereka engkar melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Kenapa Mu'tazilah Qadariyah? Kenapa Mu'tazilah yang mengengkarkan harus melihat Allah ni? Dia ada ilah, ada kerana ada bagi mereka itu takwil. Ada juga takwil mereka. Sebab tu kalau kita buka dalam kitab besar-besar Qadariyah sama, apa fahaman Mu'tazilah? Mereka datangkan ayat Al-Quran sebagai sandaran pegangan mereka. Ada takwilan mereka sendiri. Pandai ni? Qadariyah sama, Jabariyah sama. Qadah Jabariyah ni pada masa pemerintahan Abbasiyah. Masa lagi di awal Islam. Pada masa pemerintahan Khalifah mana saya lupa dah. Tapi Abbasiyah lah. Abbasiyah ataupun akhir pemerintahan Bani Umayyah. Timbulnya Qadariyah, timbulnya Jabariyah. Pada masa salah lagi tu. Sudah Jabariyah timbul tu. Pada ni. Tapi mereka berhujah dengan ayat Al-Quran. Mereka ada takwilan mereka sendiri. Maka ahli sunnah tidak menghukumkan mereka kafir. Tapi tetap pegang mereka pegangan yang terpeso, pegangan yang salah, pegangan yang bid'ah. Wallahu a'lam.